Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Sabrina Baas dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 5 April 2024. Susulan cadangan pewujudan landasan kereta api sehingga ke Pelabuhan Sepanggar, Jabatan Kereta Api Negeri Sabah akan melakukan kajian kebolehaksanaan untuk mengenal pasti secara terperinci jajaran dan tanah yang sesuai. Timbalan Ketua Menteri Datuk Shah Helmi Yahya yang juga Menteri Kerja Raya berkata, setakat ini cadangan mewujudkan landasan kereta api dari Tanjung Aru ke Sembulan menjangkau ke Pelabuhan Sepanggar dilihat boleh meningkatkan kesaling hubungan logistik negeri ini. Selain daripada itu, kenapa Sepanggar, Tanjung Aru juga? Kerana rute ini adalah rute yang melalui Bandaraya Kota Kinabalu, yang mana akan melibatkan penggunaan oleh penumpang-penumpang pada masa hadapan. Tapi itulah, balik kepada perkara pokoknya, kita perlu melihat hasil daripada kajian kebolehaksanaan. Datuk Shah Helmi ditemui pemberita selepas menyempurnakan program agihan sumbangan berupa baucer petrol berjumlah RM50 dan kuih raya kepada 65 penghantar makanan di kawasan Putatan. Sumbangan daripada pejabat Parlimen Putatan ini antara lain bertujuan memberi motivasi kepada mereka agar terus bersemangat untuk berkhidmat kepada masyarakat. Datuk Shah Helmi yang juga ahli Parlimen Putatan turut mengingatkan para penghantar makanan agar terus mematuhi peraturan dan mengutamakan keselamatan di jalan raya, khususnya pada musim perayaan. Kerajaan negeri dan pejabat Parlimen Kelabakan merangka beberapa kaedah termasuk penyelesaian jangka pendek bagi mengatasi masalah bekalan air di Pulau Sebatik yang telah berlarutan sejak 4 bulan lepas. Ahli Parlimen Kelabakan Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, berikutan keadaan cuaca panas dan kemarau akibat fenomena El Nino, sumber bekalan air terawat amat terhad di kawasan berkenaan. Menurutnya, antara kaedah tersebut ialah mengenal pasti beberapa kawasan untuk pembinaan telaga tiup, menaik taraf 30 perigi sedia ada, membekalkan air dari loji rawatan air dengan kerjasama Jabatan Air serta mengagihkan 7,700 katan air minuman kepada penduduk terlibat. Kita telah kenal pasti dalam 30 sumber mata air perigi-perigi telaga yang sedia ada untuk kita naik taraf lah di seluruh kawasan di Pulau Sebatik ini. PWPP, Potable Water Package Plan, akan sampai dalam hujung minggu ni. Ada 2 unit, saya difahamkan, untuk diletakkan di kawasan-kawasan yang kita perlu filter tu air. Kita juga telah mengambil sampel daripada perigi-perigi yang sedia ada untuk kita pastikan dia punya konten, dia punya kandungan air itu selamat dan boleh digunakan untuk domestik. Dia berkata demikian semasa lawatan bagi menilai situasi krisis air di Pulau Sebatik. Sementara itu, mereka yang ditemui berharap masalah bekalan air dapat diselesaikan segera. Pembinaan hujan tu tidak berjaya menurunkan hujan di Pulau Sebatik. Sekarang masih lagi kolam tadahan WLSB masih lagi belum ada air lagi lah. Tapi banyak juga lah usaha-usaha kerajaan yang dibuat untuk mengatasi masalah kemarau di Pulau Sebatik. Terima kasih kepada Parlimen Adun N73 Sebatik. Jadi mereka telah pun membantu untuk mengebur air tube well. Warga pulau pun mencari jalan juga menggali air sana sini berkenaan dengan bulan Ramadan ni kan. Tapi macam mana pun apa yang air itu ada, itulah kami pakai. Terima kasih juga kepada pihak Adun dan juga Parlimen kerana banyak membantu kepada masyarakat kampung, memberikan tangki, enjin pom. Itulah yang kami gunakan sekarang. Kami mengambil air, ulang-alik lah, pakai motor 10 kali pagi, petang pun 10 kali juga lah. Di rumah saya punya anak ada 7, kami semua ada 9, termasuk cucu 2, 1 kilometer begitu. Kalau macam air kering, kami tidak dapat air lah. Pernah, kami tidak dapat ambil air, kami balik kosong.
Usaha meningkatkan kesedaran keselamatan khususnya berkaitan punca berlakunya kebakaran perlu dipergiat dalam kalangan masyarakat. Ia penting bagi membolehkan penduduk sentiasa mengutamakan aspek keselamatan dan mengetahui langkah pencegahan kebakaran terutamanya di kediaman masing-masing. Saya menyuruh kepada semua penduduk supaya kita berjaga-jaga dan berhati-hati supaya jangan kita jadi mangsa pada masalah-masalah yang kita tidak dapat elakkan, itu masalah kebakaran. Adun Bingkor Datuk Robert Tawik yang juga pembantu Menteri Kerja Raya berkata kepada pemberita dalam program pelancaran kempen keselamatan kebakaran musim perayaan Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah Zon 4 Keningau 2024. Dalam pada itu, berikutan cuaca panas dan kering ketika ini, Datuk Robert juga menasihatkan orang ramai supaya tidak melakukan pembakaran terbuka yang menyebabkan keadaan berjerebu. Sementara itu, pemangku penolong pengarah bahagian keselamatan kebakaran JBPM Sabah, Henry Goliong berkata, pihaknya sentiasa meningkatkan kesedaran orang awam mengenai bahaya kebakaran menerusi kempen keselamatan dan pencegahan kebakaran. Semasa musim perayaan Raya Aidilfitri, kalau tinggalkan rumah, pastikan rumah ditinggalkan dalam keadaan yang selamat. Kalau mau membuat aktiviti untuk memasak dan sebagainya, perjumpaan ahli keluarga, pastikan ianya di dalam mengutamakan konteks keselamatan lah. Elektrik dan juga aktiviti memasak itu dipantau sepenuhnya. Kira-kira 84.9 hektar kawasan sawah padi di Mukim Limbahau dan Mukim Biau dalam daerah Papar terjejas akibat kemarau yang melanda ketika ini. Mukim Limbahau membabitkan kawasan Lokut, Navaung dan Limbahau dengan keluasan hampir 55 hektar itu menjejaskan 31 petani, manakala Mukim Biau melibatkan kawasan padawan seluas 30.22 hektar dengan 62 petani terjejas. Bercakap dalam sidang media, Pegawai Daerah Papar Muhammad Fuad Abdullah berkata, komoditi lain yang terjejas sayur-sayuran 14.6 hektar, tanaman kontan 4.8 hektar, buah-buahan 6.2 hektar dan tebu 0.1 hektar. Secara keseluruhan, seramai 112 petani terjejas di daerah itu. Muhammad Fuad berkata proses bancian oleh Jabatan Pertanian Daerah Papar terus berjalan di lapangan bagi mengenal pasti mereka yang terjejas. Dalam pada itu, beliau memaklumkan Jabatan Penerangan telah melaksanakan info on wheels di beberapa lokasi di daerah itu bagi meningkatkan kesedaran berkaitan larangan pembakaran terbuka. Umat Islam perlu terus bermuhasabah diri dan memperbanyakkan amal ibadah terutama 10 malam terakhir Ramadan. Timbalan Ketua Bahagian Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat Dun Tanjung Batu Datuk Abdul Muiz Picho berkata, bulan Ramadan juga adalah masa untuk membantu golongan memerlukan dengan menyampaikan sumbangan dan bantuan. Kita boleh perpanjangkan lagi bantuan-bantuan ini mungkin di tempat-tempat lain dan sebagainya, insyaAllah akan kita boleh agih-agihkan juga tempat-tempat lain, kerana saya nampak di tempat-tempat lain ini memang masih banyak kasihan golongan-golongan yang memerlukan bantuan daripada mana-mana agensi, terutama agensi GLC di bawah Kerajaan Negeri Sabah ini. Datuk Abdul Muiz ditemui media selepas majlis penyampaian sumbangan oleh Perbadanan Baitumal Negeri Sabah di Masjid Al-Falah Kampung Baru Pasir Putih. Sempena majlis ini, 52 asnaf dan balu menerima sumbangan kewangan untuk persiapan Hari Raya. Bagi mengimarahkan bulan Ramadan, Persatuan Suri dan Anggota Wanita Perkhidmatan Awam Malaysia Puspanita Cawangan Sabah menganjurkan Majlis Hatam Al-Quran dan Majlis Berbuka Puasa di Kota Kinabalu. Selain merapatkan hubungan muhibah dalam kalangan isteri-isteri dan anggota perkhidmatan awam, ia juga sebagai aktiviti amal kebajikan dengan menyantuni golongan memerlukan. 30 anak yatim dan asnaf masing-masing dari Kampung Seripan dan Putatan, Sekolah Agama Negeri Kinarut dan Mahat Tahfiz Tanjung Aru turut menerima sumbangan duit raya dan barangan keperluan asas dalam majlis ini. Penyampaian sumbangan disempurnakan Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah Datuk Seri Panglima Safar Untung merangkap penasihat Puspanita Cawangan Sabah.
Dalam majlis ini, 28 ahli puspanita menyertai khatam Al-Quran. Sekian berita pagi Sabah kali ini, menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. RTM, teman setia anda.